Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 24 Jun 2022. Menyebarkan maklumat palsu menerusi SMS atau media sosial adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika dapati bersalah, anda boleh disaman tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Di Facebook page rasmi Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memberi pencerahan terhadap penyebaran berita palsu. Adakah anda terlihat atau menerima gambar seperti yang tertera ini? Untuk makluman, pihak Istana Negara telah mengesahkan bahawa foto memaparkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak menziarahi Yang di-Pertuan Agong seperti yang disebarkan menerusi platform WhatsApp sejak Selasa lalu adalah palsu. Untuk memastikan sama ada sumber penambahbaikan kualiti perkhidmatan dan kualiti pengalaman pengguna pada tahap yang baik. Ini boleh mengakibatkan syarikat telekomunikasi tersebut dikenakan penalti berat sehingga RM200,000 di bawah Seksyen 109 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM. MCMC akan terus komited dalam memastikan rakyat di negara ini terus terhubung dan berupaya bagi memperolehi faedah daripada kesaling hubungan yang berkualiti tinggi. Pihak KKM akan terus memantau perkembangan situasi monkeypox iaitu cacar monyet melalui laporan yang dikeluarkan oleh pihak WHO dan melakukan pemantauan kes disyaki monkeypox di Malaysia di semua pintu masuk antarabangsa PMA. Bagi pengembara yang tiba di Malaysia dari kawasan yang terdapat jangkitan monkeypox, perlu segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran, memaklumkan kepada doktor mengenai sejarah perjalanan tersebut. Elakkan daripada kontak langsung dengan individu lain serta lakukan pengasingan diri selama sekurang-kurangnya 21 hari bagi memastikan ruam kering sepenuhnya. Dan buat keluarga Malaysia, ingat jangan mudah terpedaya dengan berita palsu mengenai cacar monyet ataupun monkeypox. Dapatkan berita yang sahih di saluran portal sebenarnya.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barangan makanan kebelakangan ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 untuk golongan isi rumah dan RM50 untuk golongan hujang. Dulu sepatutnya mereka menerima RM400. Apabila kita masukkan nanti RM100 nanti, mereka akan menerima RM500 di KL. Demi untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan negara sebagai pilihan pelaburan utama di rantau ini, ianya menuntut persefahaman dan pengorbanan semua pihak untuk mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil dan lebih berterusan. Kita benar-benar berharap agar segala percaturan politik dapat diselesaikan segera demi untuk mengelak negara dari terus terjerumus ke kancah defisit keyakinan yang boleh menjejaskan imej
dan masa hadapan negara. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Anda masih bersama kami? Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen semasa, iaitu program Mari Derak Jeli MDJ. Inisiatif dilaksanakan Kelantan FM menjadi platform RTM memperkenalkan pelbagai produk unik dan menarik di Kelantan, khususnya jelajah jeli kepada pelancong domestik dan antarabangsa untuk berkunjung ke negeri berkenaan. Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata, program hasil cetusan Pengarah Penyiaran Kelantan, Wan Azhan Wan Hamad adalah pra-program jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan berlangsung di Kelantan pada Julai depan. Pemilihan jeli bertepatan dengan lokasinya yang strategik menawarkan keindahan alam semula jadi yang masih terpelihara selaras dengan pengiktirafan jeli sebagai bandar paling bahagia. Vaksin COVID-19 telah menghalang hampir 20 juta kematian pada tahun pertama selepas ia diperkenalkan. Menurut kajian yang diterbitkan dalam The Lancet Infection Disease, ia berdasarkan data daripada 185 negara dan wilayah yang dikumpulkan selama setahun bermula 8 Disember 2020. Pengarang utama kajian Oliver Watson dari Imperial College London percaya jumlah kematian akibat wabak itu dapat dielakkan dengan lebih besar sekiranya vaksin diedarkan secara meluas, terutamanya di negara miskin. Kajian mendapati 19.8 juta individu berjaya diselamatkan daripada potensi 31.4 juta kematian sekiranya tiada vaksin, iaitu pengurangan sebanyak 63% daripada yang diramalkan. Negara berpendapatan tinggi dan sederhana dilaporkan menyumbang jumlah kematian terbesar yang dapat dielakkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengeluarkan 40 notis wajib kepatuhan melibatkan 449 lokasi jalur lebar dari 1 Januari hingga 15 Jun lalu. Jumlah lokasi tersebut sebahagian daripada 3,038 lokasi di seluruh negara yang terlibat dalam proses audit teknikal di bawah standard mandatori bagi kualiti perkhidmatan MSQOS. MCMC dalam penyataan maklumkan lokasi berkenaan dipilih berdasarkan rekod aduan diterima pihaknya. Daripada jumlah notis yang dikeluarkan, 3 maklum balas notis telah dinilai. MCMC turut mengemukakan arahan Suruhanjaya kepada 3 syarikat telekomunikasi iaitu Celcom, Axiata Berhad, Digi Telecommunication Sdn Berhad dan U Mobile Sdn Berhad. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan untuk mewujudkan 40 pusat sehenti masalah tidur di kesemua hospital negeri dan hospital pakar seluruh negara dalam tempoh 5 tahun. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Hairi Jamaluddin berkata, pusat sehenti itu membolehkan rawatan pelbagai disiplin kerana masalah OSA berkait rapat dengan pelbagai masalah komorbiditi yang lain. Kita akan mulakan perkhidmatan makmal tidur ataupun sleep lab di Hospital Rembau. Ini tujuannya adalah untuk kita buat diagnosis kepada mereka yang menghidapi sleep apnea, satu penyakit gangguan tidur yang boleh menjadi penyakit-penyakit komplikasi penyakit kronik yang lain. Malaysia dijangka menghadapi gelombang baharu COVID-19 lebih awal berbanding jangkaan sebelum ini, antara 2 atau 3 bulan akan datang. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Hairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, kenyataan itu bukan untuk menakutkan rakyat tetapi lebih kepada langkah pencegahan supaya dapat mengawal kes sepanjang tempoh fasa peralihan endemik.
Hari ini contohnya, esok ya, akan dilaporkan esok lah, tapi saya bagi umumkan awal sikit. Hari ini sebagai contoh, kita laporkan 2,796 kes. Sebelum ini paras kita antara 1,000 hingga 2,000. Tapi sejak 2-3 hari ini dah melebihi 2,000. Dan hari ini dah 2,700 dah. Dan mungkin akan meningkat. Pembangunan projek ECRL dijangka capai 37%. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka mencapai 37% menjelang akhir tahun ini walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran global. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pihaknya optimis dapat mengatasi cabaran tersebut yang turut melibatkan kekurangan pekerjaan dan kos bahan binaan yang semakin meningkat. Ketika ini, kerja-kerja pembinaan telah mencapai 30% setakat Mei tahun lalu. Pengeluar vaksin sedia penuhi permintaan pasaran tempahan luar biasa diterima pengeluar vaksin cacah monyet. Bavarian Nordic dari Denmark susulan kebimbangan dunia terhadap wabak itu. Syarikat tersebut satu-satunya makmal yang mengeluarkan vaksin berlesen bagi penyakit cacah monyet. Menurut Naib Presiden Syarikat, Rolf Sorensen, pihaknya menerima kelulusan pengeluaran pada tahun 2019. Syarikat berkenaan terkejut dengan penularan mendadak penyakit itu sejak awal tahun ini membabitkan puluhan negara di luar Afrika Barat dan Afrika Tengah yang sebelum ini tidak pernah mencatatkan kes wabak berkenaan. Sorensen berkata pihaknya yakin dapat memenuhi permintaan global walaupun hanya mempunyai satu fasiliti pengeluaran. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan tidak menarik balik subsidi yang diberikan kepada rakyat, malah meningkatkan lagi pemberiannya bagi membantu meringankan beban mereka yang terkesan dengan kenaikan harga barangan ketika ini. Katanya kerajaan sentiasa prihatin dengan masalah kos sara hidup yang dihadapi rakyat, sehingga menampung sejumlah 43 bilion ringgit subsidi untuk pelbagai perkara. Beliau mengulas mengenai sebuah video di laman TikTok yang mendakwa kerajaan akan menarik balik semua subsidi pada 31 Julai ini sehingga mengakibatkan rakyat melakukan pembelian panik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Rabu mengumumkan kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak dengan jumlah RM4 bilion untuk tahun ini bagi menanggung kategori minyak masak kampit 1 kilogram. Ya, kita bawakan seterusnya, Kementerian Pengangkutan MOT diminta untuk mengadakan perbincangan dengan pihak berkepentingan bagi merangka kadar tambang yang amat berpatutan untuk perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang dijangka mula beroperasi pada Januari 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kadar itu hendaklah seperti tambang perkhidmatan tren elektrik ETS, Kereta Api Tanah Melayu Berhad yang disifatkannya sebagai mesra rakyat. Katanya Malaysia Rail Link Sdn Berhad MRL juga difahamkan bakal menjana pendapatan sampingan yang dapat menampung kos pengoperasian dan bayaran balik pinjaman pembinaan projek ECRL daripada China Exim Bank. Ya, jangan lupa untuk terus saksikan kami, pastikan sahih dan suka untuk saya ingatkan kepada anda untuk ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Dan semestinya apabila anda menerima sebarang berita ataupun maklumat yang diragui, anda perlu salurkan ke portal sebenarnya.my untuk mendapatkan kepastian sama ada berita itu benar ataupun tidak. Usahlah wujud bibit pertikaian apabila setiap kali negara berhadapan dengan masalah sekuriti makanan dan peningkatan kos sara hidup. Kita semua seharusnya fokus pada membantu memulih kemaslahatan rakyat. Sikap bila sudah merah, kapur salahkan kunyit dan kunyit salahkan kapur. Ini tidak akan dapat membantu dan membela nasib rakyat beta yang terhimpit dengan pelbagai dugaan. Justru beta menyeru agar satu plan jangka panjang dirangka untuk mengukuhkan
sekuriti makanan dan menjamin kos sara hidup untuk berada pada tahap yang bersesuaian. Pendaftaran 10 pagi hingga 5 petang. Dan ini pula adalah, mari kita sama-sama saksikan konsert tribut seniman negara Datuk Seri Ahmad Nawab 1 hingga 3 Julai 2022 di Istana Budaya. Untuk mendapatkan tiket, anda boleh hubungi ataupun layari laman sesawang ini www.ilassotix.com ataupun nombor talian admin adalah 0321706333. Artisnya adalah artis jemputannya adalah antaranya adalah Datuk Jamal Abdillah. Ayo sama-sama memeriahkan konsert tribut seniman negara Datuk Seri Ahmad Nawab pada 1 hingga 3 Julai 2022 Istana Budaya. Dan ini pula adalah 197 pusat pengumpulan Hari Pengumpulan E-Waste iaitu 25 Jun 2022 Sabtu. Terakhir setiap bulan, hantar e-waste anda ke pusat pengumpulan yang berdaftar. Anda boleh ikuti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Jabatan Alam Sekitar. Dan apa lagi yang boleh kami bawakan? Inilah dia, apakah dia, orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah panik dan kekal tenang sekiranya menerima panggilan atau mesej yang meragukan. Amalkan formula STAR iaitu Stop, Think, Action and Respond bagi mengelakkan diri menjadi mangsa scam. Dan ini pula adalah laporan kewangan rakyat ke-100 iaitu Sinar Cahaya dalam kesulitan mengimbau kembali perjalanan Malaysia sebagai sebuah negara. Bersama Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz dan Usahawan Malaysia pada 25 Jun 2022 9 malam. Ini pula nasihat kesan buruk ganja. Tahukah anda kenapa ganja menjadi salah satu larangan? Bahaya ganja dan kesan pengguna menghisap ganja. Kesan pengambilan ganja mempengaruhi emosi. Pengidap ganja atau pengambilan ganja membuat seseorang sedih semakin sedih. Dan mereka yang gembira akan mania tidak terkawal dan mendatangkan mudarat. Kenapa penggunaan ganja berbahaya? Pengguna yang terus kekal menggunakan ganja akan mengalami sindrom malas dan juga mempercepatkan penyakit mental seperti skizofrenia dan kecelaruan bipolar. Inilah dia maklumat yang dapat kami bawakan untuk Pastikan Sahih pada hari ini dan minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada Pastikan Sahih minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat 3.30 petang di saluran berita RTM My Free View 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.